Tindakan desak Liners tutup mampu jejas kemasukan pelaburan asing. Malaysia tidak tunduk tekanan pihak asing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. N5 26 Ogos bersama saya Norlela Muhammad Nor. Lintas langsung hari ini kita mulakan lintas langsung negeri-negeri ke Kelantan bersama Nur Hazwani Zakaria dan kemudian ke Sabah bersama Konstantin Pahlawan dan seterusnya ke Sarawak bersama Bumawin diikuti rakan penyampai Rozi Hanis Abdul Rahman di RTM Pahang. Teruskan bersama kami di N5. Syarikat Liners Malaysia Sdn Bhd Liners tidak boleh digesa untuk menghentikan operasi serta keluar dari Malaysia. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berpandangan tindakan itu hanya akan memburukkan keadaan selain menjejas kemasukan pelaburan langsung asing ke negara ini. Jelas beliau, syarikat tersebut terbukti membawa pelbagai manfaat kepada negara menerusi nilai pelaburan dan peluang pekerjaan diwujudkan. We invited them to come and invest in Malaysia. But of course, later on we found that they produce a lot of waste. That is the problem. But we send in experts to examine whether it is dangerous or not. The experts reported that it is not dangerous. But the people who are against liners, they still want to get rid of liners. It is a big investment, 1.7 billion. It creates 700 jobs, high quality, high paid jobs. It is necessary for our investment. Tun Dr. Mahathir berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Persidangan Pelancongan Dunia WTC 2019 di Ibu Negara. Selain itu, beliau turut menafikan dakwaan langkah kerajaan memperbaharui lesen operasi syarikat pelombong nadir bumi itu ada kaitan dengan desakan Jepun. Dalam perkembangan lain, Tun Dr. Mahathir berkata, kerajaan ketika ini sedang mengkaji pertimbangan untuk menerbitkan pinjaman mudah bond samurai kali kedua dari Jepun. Ini memandangkan kadar faedah yang diperuntukkan adalah lebih rendah daripada sebelum ini. Malaysia tidak akan tunduk dengan desakan mana-mana pihak yang mahu penceramah bebas Dr. Zakir Naik dihantar semula ke negara asalnya. Jelas Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, keputusan yang dibuat kerajaan mengenai perkara itu adalah berlandaskan lunas undang-undang. Malaysia mempunyai hak untuk tidak terikat dengan permohonan kerajaan India. Sebagai itu ada hak kita. Undang-undang tidak mengatakan mesti kalau sesuatu negara menuntut maka kita perlu respon. Kalau ada sebab-sebab tertentu yang kita rasa tak wajar, maka kita tak perlu nak kita respon pada tuntutan. Jadi setakat hari ini pendirian Malaysia bagaimana dinyatakan oleh Perdana Menteri itu masih kekal. That is the stand that we take until today. So investigation yang polis lakukan itu berkaitan dengan kes dalam negara. Apa yang kita tahu ucapan beliau itu soal lain. Bagaimanapun, keputusan itu tidak bermakna kerajaan menyokong tindakan beliau yang menyentuh sensitiviti perkauman negara ini. Seramai 519 individu disyaki ada kaitan dengan aktiviti pengganas ditahan setakat 31 Julai lalu. Selain itu, 266 akaun media sosial yang terlibat dengan aktiviti sama turut disiasat. Menurut Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, suspek yang ditahan terdiri daripada rakyat tempatan dan warga asing. Ada di antara mereka sudah dihadapkan ke mahkamah. Dalam kegiatan-kegiatan yang kita anggap sebagai kegiatan pengganas yang juga dilihat dalam konteks undang-undang kesalahan dan bagi kesan ini ialah bahaya yang boleh timbul kalau tidak diambil tindakan. Maka mereka-mereka itulah yang kita tahan, ya,
pemerintahan dan kita gunakan kuasa undang-undang yang sedia ada, sama ada undang-undang seperti POTA ataupun SOSMA. Ini sudah pun ada dalam bidang kuasa pihak polis untuk ambil tindakan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar antarabangsa mengenai nilai keagamaan dalam mencegah dan membalas ekstremisme keganasan di UIA Gombak, Selangor. Pengarah projek Lebuhraya Berkembar Bukit Kukus, Lai Sin Kian, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session 2 Georgetown bagi tuduhan berkaitan kejadian tanah runtuh di tapak projek Lebuhraya berkenaan tahun lalu. Bagaimanapun, mahkamah mengarahkan pendakwaan terhadap pengarah projek itu dipinda pada tarikh 27 September ini. Hakim Mazdi Abdul Hamid mengarahkan perkara tersebut setelah mendapati berlaku percanggahan waktu kejadian yang dikemukakan oleh pegawai pendakwa Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pulau Pinang, Nurliza Abu Osman. Lai Sin Kian, pengarah projek pembinaan Jalan Berkembar Paya Terubung Jalan Bukit Kukus, hadir ke mahkamah diwakili Peguam Syarikat Yuta Maju Sendirian Berhad, S. Kanesh. S. Kanesh turut meminta pertuduhan terhadap anak guamnya dibatalkan selepas percanggahan waktu yang dikemukakan pihak pendakwa. Hakim kemudiannya menetapkan 27 September sebagai tarikh pendakwaan yang baru. Dalam kejadian tahun lalu itu, 9 pekerja ditemui maut tertimbus, manakala 3 lagi cedera di tapak pembinaan Lebuhraya Berkembar Bukit Kukus. Projek yang bernilai RM530 juta itu adalah jalan bertingkat alternatif yang menghubungkan Lebuhraya Tiantik di Bandar Baru Air Hitam dan Lebuh Bukit Jambul. Kes disiasat mengikut Seksyen 15/1 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Ada laporan diterima berhubung dakwaan wujud komplot dalam bidaan projek kerajaan. Perkara itu diakui Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Latifah Koya. Bagaimanapun, menurut beliau, maklumat berhubung dakwaan itu tidak boleh didedahkan kerana dibimbangi mengganggu proses siasatan. Beliau mengulas mengenai laporan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC yang mendedahkan sekurang-kurangnya 10 projek kerajaan bernilai jutaan ringgit sedang disiasat. Ini kerana kontraktor yang memenangi tender tersebut disyaki berkomplot dalam proses bidaan hingga menyebabkan ketirisan dana awam. Justru Menteri Keuangan Lim Guan Eng meminta mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berhubung kegiatan itu agar melaporkannya kepada SPRM selain MyCC. Mesti ada laporan. Banyak kes-kes yang berbentuk berkenaan perolehan tender dan sebagainya. Tapi we cannot inform you sehingga kita dapat lakukan tindakan tersebut. Kalau kita beritahu sebelum tu, orang yang kita nak target pun lari. Beliau menyatakannya selepas menyertai program Kayuh dan Daki Merdeka 2019, anjuran SPRM Terengganu di Bukit Besar. Lebih 100 peserta menyertai program berkenaan sebagai inisiatif Suruhanjaya itu memerangi gejala rasuah dalam kalangan golongan muda. Ia berikutan kes rasuah melibatkan golongan itu semakin membimbangkan. Jabatan Meteorologi meramalkan Johor dijangka mengalami 1 hingga 2 luruan monsun yang boleh mengakibatkan banjir. Bersedia bagi menghadapi musim berkenaan, Angkatan Pertahanan Awam APM Johor menerima 31 aset termasuk bot penyelamat fiberglass berserta aksesori bernilai RM607,550. Aset akan diagihkan ke seluruh daerah dengan simbolik penyerahan disempurnakan Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor, Datuk Dr. Badrul Hisham Kasim kepada APM.
Dengan simbolik penyerahan aset pada hari ini menunjukkan jawatankuasa pengurusan bencana negeri dan daerah dalam fasa siap siaga bagi menghadapi kejadian banjir khususnya pada musim monsun timur laut pada November hingga Mac nanti. Dan seramai 5,107 anggota penyelamat termasuk 89 buah lori dan 148 buah bot juga sudah bersiap siaga. Ia melibatkan aset dan anggota polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat ATM, Jabatan Kesihatan serta Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Operasi memadam kebakaran hutan di Gelang Patah, Johor yang terbakar sejak pagi Rabu lalu masih diteruskan. Setakat ini 60% daripada keseluruhan 16 hektar kawasan yang terbakar berjaya dipadamkan. Komander Operasi Ketua Zon 1 Johor, Penguasa Kanan Bomba 1, Muhammad Faizul Selamat berkata, 79 anggota dari 11 balai bomba dan penyelamat terlibat dalam operasi berkenaan. Operasi di kawasan hutan berhampiran Jalan Tanjung Kupang, Kampung Pekajang itu membabitkan 10 jentera dan sebuah jentolak. Parit berair dibuat bomba bagi mengelak api merebak ke kawasan lain. Sementara itu, Pemangku Raja Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim menitahkan Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Adang yang terletak berhampiran kawasan kebakaran hutan ditutup sementara. Ini bagi memastikan keadaan kesihatan para pelajar tidak terjejas ekoran insiden. Baginda bertitah demikian semasa berangkat meninjau lokasi kebakaran hutan di Gelang Patah. Tunku Ismail turut diberi taklimat mengenai perkembangan terkini operasi pemadaman api oleh Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Datuk Yahya Madis. Kebakaran hutan sejak Rabu minggu lalu merebak sehingga 98 hektar dipercayai akibat cuaca panas dan kering. Pada perkembangan sama, Menteri Besar Datuk Dr. Sahruddin Jamal akan memastikan kebakaran hutan dapat diatasi segera pihaknya. Saya ambil maklum dan menunjukkan kasih atas titah daripada Pemangku Raja. InsyaAllah saya harapkan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Johor ambil maklumlah atas titah yang telah disampaikan oleh Pemangku Raja. Kerajaan negeri bersama agensi-agensi yang berkaitan memang sentiasa berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kebakaran dapat diselesaikan. Mengenai usaha memadam kebakaran, Datuk Dr. Sahruddin berkata pelaksanaan pembenahan awan akan dilakukan bergantung kepada keputusan bomba dan penyelamat selain Jabatan Alam Sekitar. Kebakaran hutan di Kampung Pekajang, Gelang Patah berlaku sejak 21 Ogos lalu melibatkan tanah persendirian seluas 16 hektar. Mendapan selut sedalam lebih 3 meter menyebabkan sungai dan tali air di Kampung Pulau Hilir dan Pulau Raja, Kubang Kerian, Kota Baru tercemar sejak 2 tahun lalu. Keadaan itu berlaku apabila loji rawatan air di Kampung Cica melepaskan sisa klorin dan mendapan yang kemudian bertukar menjadi selut kotor. Situasi buruk itu menjejaskan 5,000 penduduk di kampung berkenaan. Keadaan berlarutan sejak kewujudan loji itu belasan tahun lalu, namun kritikal 2 tahun lepas. Seorang peniaga, Zabidah Yusof berkata, keadaan selut tebal itu memusnahkan ekosistem air dan tanaman. Lokasi itu dahulu popular untuk menjalankan aktiviti berkayak, tetapi kini dipinggirkan kerana pencemaran menyebabkan air berubah warna. Sekiranya lambat ambil tindakan, kerosakan yang takut berlaku kepada alam semula jadi kita. Dan di mana lagi ke kawasan ni sebenarnya orang merata tempat budak-budak datang beriadah sini 2 bas, 3 bas, 10 bas pun ada. Sekarang dah saya rasa kayak pun tak boleh jalan dah. Dulu masa saya situ yang masuk jadi pokok-pokok kayu tu banyak mati. Motan tu yang semua mati. Maksudnya penuh melipuh lah kalau lipuh lah. Kalau hujan? Hujan. Tak ada hujan pun kada dia lepas kan. Air lipuh.
Sementara itu, Ketua Jabatan Pengurusan Operasi Air Kelantan Sendirian Berhad AKSB Muhammad Safrul Razi Saleh ketika dihubungi berkata pihaknya sudah menghentikan operasi pembuangan enap cemar ke tali air dan sungai di kawasan berkenaan sejak Jun lalu. Kini proses untuk mencuci semula tali air dan sungai berkenaan sedang dilaksanakan secara berperingkat. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tiba di Jakarta untuk lawatan negara bermula hari ini sehingga Khamis. Pesawat khas yang membawa Yang di-Pertuan Agong mendarat di lapangan terbang antarabangsa Halim Perdana Kusuma pada pukul 11.20 pagi waktu tempatan. Laporan lanjut bersama Faris Izzat Syahrudin di Jakarta. Turut mengiringi baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Keberangkatan tiba pasangan diraja itu disambut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Iko Putro Senjojo. Tuanku kemudiannya berangkat melintasi barisan kawalan kehormat pasukan pengamanan Presiden yang terdiri daripada 21 anggota. Baginda yang berlepas dari Pangkalan Udara Subang pukul 10 pagi tadi turut diiringi Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Acara pertama Sultan Abdullah dan Tengku Azizah di Jakarta adalah majlis santapan petang bersama rakyat Malaysia di Jakarta. Ini merupakan lawatan pertama Al-Sultan Abdullah ke Republik Indonesia sebaik baginda ditabalkan menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Julai yang lalu. Lawatan negara ini merupakan lawatan yang istimewa kerana ia akan memperkukuhkan lagi hubungan dua hala dan mengeratkan jalinan persahabatan yang telah sedia terjalin sejak 62 tahun lalu. Dan sebaik ketibaan baginda pada sebelah pagi tadi, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma Jakarta ini turut dihiasi dengan bendera jalur gemilang bersama-sama dengan bendera kebangsaan Indonesia sebagai tanda mesra Indonesia menyambut ketibaan Al-Sultan Abdullah. Faris Izzat Syahrudin bersama juru kamera Muhammad Mustafa Abdullah, Jakarta, RTM. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berangkat merasmikan bangunan Pejabat Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Negeri Perak di Manjung. Keberangkatan tiba baginda diiringi Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Simza Zin serta barisan Esko Kerajaan Negeri. Turut berangkat Raja Muda Perak, Raja Jaafar Raja Muda Musa, Raja Puan Besar Perak, Raja Nazhatul Shima Sultan Idris Shah, Raja di Hilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah dan Raja Puan Muda Perak Tunku Soraya Sultan Abdul Halim Shah. Perancangan membina bangunan pejabat LKIM ini dimulakan pada 2011 dan ia siap sepenuhnya pada 2015. Bangunan ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan serta mampu memuatkan lebih 50 orang kaki tangan dan menempatkan 11 bahagian pembangunan dan pengurusan. Aktiviti sekitar sambutan Bulan Kebangsaan di Kelantan mewarnai laporan lintas langsung dari RTM Kota Baru. Sudah bersedia di sana rakan setugas Nur Hazwani Zakaria. Silakan Wani. Terima kasih rakam penyampai di Angkasa Puri. Paparan dari Kota Baru, kami mulakan dengan sambutan Bulan Kebangsaan. Pelbagai aktiviti dilakukan rakyat untuk menzahirkan semangat patriotik. RTM Kelantan dengan kerjasama SMK Kota menganjurkan program kayuhan amal dan kempen kibar jalur gemilang yang turut mendapat sokongan alumni Kota Care. Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Kota Ni Muhammad Nur Ni Ishak berkata, lebih 1,000 penyertaan diterima untuk menjayakan program berkonsepkan Fun Run kali ini. InsyaAllah benda ini akan menyemarakkan bukan saja kemerdekaan pada tahun ini tetapi juga dengan semangat perpaduan kita insyaAllah untuk bersama dan bersatu di bawah negara kita Malaysia. Pengetua SMK Kota Syamsul Bahar Jaafar berkata program bertujuan menyemai semangat kebangsaan dalam kalangan pelajar serta komuniti setempat. Selain daripada itu, kita cuba untuk mendapatkan sedikit dana untuk melengkapkan lagi prasarana sekolah kami yang memerlukan banyak penambahbaikan. Majlis Flag Off disempurnakan Pengerusi Pakatan Harapan Kelantan Datuk Husam Musa.
Peniaga keropok dari Kuala Besut, Tajul Azhar Abdul Rahman, muncul penerima hadiah cabutan bertuah utama iaitu sebuah motosikal. Hari ini dapat rezeki sebuah motosikal. Yang pentingnya saya ni semangat patriotik saya lah, semangat kebangsaan membawa bendera Malaysia jalur gemilang ni untuk menjedarkan kepada semua amnya masyarakat kita, sekolah-sekolah, anak-anak sekolah dan juga pada diri saya sendiri lah, jiwa saya ni kata patriotik. Selain motosikal, kayuhan amal ini menawarkan pelbagai hadiah lain seperti tiket penerbangan umrah, pakej mini pelamin, basikal serta pelbagai barangan elektrik. Rasa bangga sebagai rakyat Malaysia diterjemah melalui hiasan jalur gemilang pada premis perniagaannya. Tradisi ini diteruskan setiap tahun oleh pemilik restoran Roti Tempayan Pasir Pekan, Muhammad Faizul Rohban Ahmad, bagi menyemarakkan sambutan kempen kibar jalur gemilang. Jalur gemilang pelbagai saiz digantung di luar premis dan di dalam premis bagi menceriakan restoran yang terletak di laluan utama Tumpat Pasir Mas ini. Menurut Muhammad Faizul, usaha yang dilakukannya itu juga bagi menyedarkan golongan muda, khususnya kaki tangan dan pelanggan restorannya yang pelbagai bangsa agar bersatu dan mempertahankan tanah air daripada anasir luar yang mampu memecah belahkan keharmonian yang dikecapi selama ini. Kita nak orang faham bahawasanya merdeka ini bukan benda yang senang untuk nak didapati dan harus kita kekalkan. 62 tahun Malaysia merdeka, satu jangka masa yang lama, tetapi kita seolah-olah semakin hilang jati diri kita. Lebih menarik lagi, selain roti tempayan, roti canai serta murtabak pelbagai perisa, menu utama roti tempayan cheese Merdeka 62 yang didatangkan dengan kuah kari kaki kambing diperkenalkan. Setiap pelanggan yang membeli dan mari menjamu selera sini serendah RM20 akan dapat hadiah-hadiah seperti kita sediakan bendera. Kita juga ada t-shirt eksklusif daripada Roti Tempayan yang kita cetak khas orang kata dengan bertemakan bendera Malaysia kita sebagai kita menyokonglah bulan kemerdekaan ni. Setiap hidangan turut dihias dengan jalur gemilang kecil bagi memikat hati pelanggan yang kebanyakannya pengunjung tetap restoran ini sejak 30 tahun lepas. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Kelantan. Kembali kepada Lela untuk berita seterusnya. Lela, silakan. Baik Wani, terima kasih. Terjemahan suasana kehidupan masyarakat dahulu sehingga kini dizahirkan melalui pameran seni visual Wajah-Wajah Negeri Sembilan. Dianjurkan bersempena sambutan Bulan Kebangsaan 2019, sebanyak 50 lukisan dipamerkan sehingga 16 September depan. Laporan Farhana Nabila Zakaria. Silakan. Berlangsung di Muzium Negeri Seremban, pameran ini dibuka secara percuma kepada orang ramai bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Pengarah Lembaga Muzium Negeri Sembilan, Dr. Andes Syamsuddin Ahmad berkata, kesemua lukisan yang dipamer merupakan hasil sentuhan seni anak kelahiran Negeri Sembilan. Selepas pameran ini kita akan laksanakan pembangunan galeri baru, itu galeri Adapati. Jadi selama 1 bulan dan 1 bulan lebih ini kita akan adakan pameran Wajah-Wajah Negeri Sembilan. Dan Wajah Sembilan ini menggambarkan tentang Negeri Sembilan dalam perspektif pelukis. Ia juga dianjurkan bagi memperingati dan menghayati khazanah negeri melalui hasil seni dan visual. Penganjuran pameran turut mendapat sokongan penuh Kerajaan Negeri, Persatuan Pelukis Negeri Sembilan, Persatuan Seni Negeri Sembilan serta Persatuan Lukisan dan Kaligrafi Cina Kontemporari Malaysia. Menjelang Merdeka memang satu program yang baguslah untuk mengeratkan silaturahim dan ukhuwah di antara kauman ni. So saya nampak juga banyak coretan-coretan, lukisan-lukisan yang terkenang saya masa dulu kerana saya dilahirkan di Seremban. So macam tempat-tempat yang saya sudah biasa, Pasar Besar, itu Cinema Plaza tu, dan yang Lingam, semua tempat-tempat tu saya terkenanglah. Pameran ni sebenarnya pihak museum minta saya mengadakan minta saya curate menyusun satu pameran. So saya panggil saya berjumpa dengan beberapa orang pelukis dan hari ini inilah hasilnya. Saya dengan museum ni sebenarnya sejak akhir ini banyak memberi sokongan kepada pelukis-pelukis untuk berkarya. Dan salah satu
disediakannya platform untuk kita mengadakan pameran. Bertepatan dengan tema sambutan Bulan Kebangsaan 2019, Sayangi Malaysia, Malaysia Bersih, Lembaga Muzium Negeri Sembilan mempamerkan sebanyak 50 buah lukisan bertemakan alam semula jadi, seni dan budaya, bangunan sejarah serta tokoh-tokoh berjasa. Pameran ini bermatlamat untuk meningkatkan semangat cintakan negara dalam kalangan masyarakat. Farhana Nabila Zakaria, RTM. Seterusnya kita ke RTM Kota Kinabalu bersama Konstantin Palawan untuk mengetahui perkembangan yang berlaku di Sabah. Silakan Konstantin. Terima kasih Nolela, salam sejahtera. Kerangka sistem barter trade atau perdagangan secara pertukaran barang akan diperhalusi lagi untuk manfaat pemain industri ketiga-tiga negara iaitu Malaysia, Indonesia dan Filipina. Kerangka itu merangkumi beberapa perkara termasuk kelonggaran had, jumlah pemain industri sebenar dan faktor keselamatan. Menurut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal, satu jawatan kuasa khas teknikal di bawah Kementerian Kewangan Negeri ditubuhkan untuk memantau keselamatan dan bidang kuasa ketiga-tiga negara berkenaan. Jaga imej negara kita. Nanti orang yang berniaga ni yang tidak boleh membantu negara jiran kita, rosak nama kita. Jadi itu yang kita nak pastikan supaya halusi semua aturan-peraturan. Bukan hanya kita nakkan supaya mereka dapat keuntungan, dapat duit, ya, dapat income, tapi imej negara kita. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan amanat kepada pedagang barter di Kota Kinabalu. Datuk Muhammad Syafiee yang juga Menteri Keuangan Negeri berkata sejak sistem barter dibuka semula Januari lalu, sebanyak 43 lesen perniagaan perdagangan itu dikeluarkan dan permohonan lesen secara dalam talian masih terbuka. Beliau yakin sistem barter mampu memakmurkan ekonomi wilayah terlibat khususnya Sabah dan Sarawak yang dijangka menerima limpahan ekonomi besar susulan keputusan Indonesia memindahkan pusat pentadbirannya ke Kalimantan. Justru peluang itu perlu dimanfaat menerusi pembangunan sistem barter yang akan memberi impak besar terhadap ekonomi Malaysia serta Indonesia dan Filipina. Langkah menghidupkan semula sistem barter juga diyakini berupaya menghalang penyeludupan keluar barangan ke negara jiran. Lebih banyak rumah program perumahan rakyat termiskin PPRT akan dibina di seluruh negara menjelang 2020. Jangkaan itu berikutan penggunaan teknologi sistem binaan industri IBS yang terbukti menjimatkan kos dan masa berbanding kaedah konvensional. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Harun, ketika ini 60% atau 900 daripada 8,850 unit rumah program perumahan rakyat termiskin PPRT di seluruh negara dibina menggunakan teknologi IBS. Daripada jumlah itu, 225 daripada 2,180 unit PPRT di Sabah dibaik pulih dan dibina baharu menggunakan IBS. Dengan ada penggunaan IBS ini ya dengan kos yang lebih rendah dan kita ada penjimatan dan sudah pasti dengan penjimatan yang sedia ada ini juga maka kita boleh menambah pembinaan rumah bina baru. Beliau ditemui media selepas menyerahkan kunci rumah penerima program bantuan rumah Asnaf 2019 Yayasan Afat Rahman di Kampung Andus Papar. Datuk Rina bagaimanapun berkata, konsep rumah PPRT konvensional masih digunakan bagi kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak mengambil kira kesesuaian dan penjimatan kos logistik dan keadaan bentuk muka bumi. Terdahulu beliau turut melawat kilang teknologi IBS tunggal milik syarikat Miputra di Sabah di Kampung Surati Papar. Pembinaan kilang pemasangan kenderaan perusahaan automobil nasional Sdn Bhd Proton di Sabah mampu memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, terutama siswaza berkemahiran di negeri ini. Justru golongan pelajar disaran memilih kursus pengajian yang mempunyai kebolehpasaran pekerjaan dan berani merebut peluang pekerjaan dalam bidang kemahiran. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Haji Jaujan Sambakong, Sabah memiliki kawasan yang luas bagi pembinaan kawasan perindustrian bukan sahaja dalam bidang automotif, malah elektronik yang dapat mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan generasi muda. Sabah tanah begitu luas. Lebih-lebih lagi sekarang ini Indonesia akan memindahkan ibu negara dia ke Kalimantan. Kita tidak tahu memang tempat dekat dengan kita. So sudah tentu kalau dibangunkan pembangunan di Kalimantan di Indonesia ini, saya ingat industri otomotif khususnya dalam bidang four-wheel drive. Four-wheel drive ini saya ingat mempunyai pasaran.
Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Langkah Kemenara Gading pelajar Sekolah Menengah Daerah Sempurna di Dewan Persidangan Majlis Daerah Sempurna. Dalam majlis ini, 224 pelajar lepasan STPM dan SMK Panglima Abdullah, SMK Bugaya, SMK Tagasan, SMK Tun Sakaran dan SMK Bum Bum Sempurna menerima sumbangan peribadi daripada Datuk Jaujan selaku anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sulabayan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus melaksanakan pelbagai program komuniti dan kesedaran bagi mencapai hala tuju menjadikan Kota Kinabalu sebagai bandaraya terbersih di Malaysia menjelang tahun 2025. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri merangkap Menteri yang bertanggungjawab kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Arifin Asgali berkata, Kota Kinabalu merupakan pintu masuk utama pelancong ke Sabah. Justru kebersihan dan keindahan Kota Kinabalu bukan sahaja kawasan bandaraya tetapi kawasan pantai dan riada harus dipelihara dan dijaga untuk meningkatkan lagi kedatangan pelancong luar negara ke Sabah. Tegas beliau, warga bandaraya juga perlu sama-sama menjaga kebersihan Bandaraya Kota Kinabalu. Bersih ini bukan sebagai satu program, tapi ianya menjadi tabiat kita. Menjadi tabiat kita supaya mengamalkan hidup bersih. Kan? Dan ianya harus bermula di semua peringkat. Beliau berkata demikian kepada pemberita sempena kempen KK Bersih di Taman Awam Teluk Likas, Kota Kinabalu. Kempen KK Bersih merupakan kesinambungan kepada kempen anti kutu sampah yang dilancarkan pada tahun 2007 dengan misi menghapuskan kutu sampah iaitu pembuang sampah. Pelbagai pengisian diadakan antaranya pertandingan reka bentuk arca dari bahan terbuang, pertandingan prototipe pembersih sampah serta pertandingan mural di BBQ Pit. Cadangan pembangunan Pekan Baharu Ulu Dusun di Batu 32 Sandakan akan disuarakan pihak Pejabat Perhubungan Parlimen Libaran kepada Kerajaan Negeri untuk diteruskan. Menurut Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Idris, pewujudan Pekan Baharu Ulu Dusun bukan sahaja penting dalam merancangkan kegiatan ekonomi penduduk setempat, malah berpotensi menjadi pusat persinggahan utama pengguna jalan raya bagi laluan Kota Kinabalu ke Tawau dan Kota Kinabalu ke Sandakan. Saya nampak di kawasan Batu 32 ini bukan untuk orang-orang kita di sini saja, tapi ini adalah sebagai checkpoint di mana daripada Kota Kinabalu ke Tawau, ke Ladatu dan ke Sempurna dan sebaliknya, dan persinggahan ini memang sesuai lah. Beliau bercakap kepada pemberita RTM dalam program Ramah Mesra bersama pemimpin Zon Sandakan di Dewan Perhutanan Sepilok Batu 14 Sandakan. Ketika ini kawasan Ulu Dusun sudah dibangunkan dengan kemudahan agrobazar, stesen penguatkuasa JPJ Batu 32 dan stesen minyak Petronas. Penganjuran program kemasyarakatan perlu diteruskan dari semasa ke semasa. Selain melatih keterlibatan mahasiswa dengan komuniti setempat, program kemasyarakatan berupaya membentuk kepribadian positif dalam kalangan mahasiswa. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Iwan Benedik, penglibatan dalam program-program kemasyarakatan bukan sahaja memberi peluang kepada mahasiswa untuk mempelajari pelbagai pengalaman di luar universiti, tetapi juga memupuk integrasi dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Ini sekaligus dapat melahirkan mahasiswa yang bukan sahaja cemerlang tetapi juga mampu berbakti kepada masyarakat. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan sempena majlis perasmian, penutupan dan makan malam program Sentuhan Kasih di Bawah Bayu Bakti Kor Suksis Universiti Teknologi Mara UITM Cawangan Sabah 2019 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan setiausaha politiknya Karlil Lajimin. Seramai 97 pelatih Kor Suksis dan 13 jurulatih dari 3 negeri iaitu Sabah, Perak dan Johor terlibat dalam program 6 hari ini. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan Norlela. Baik, terima kasih Konstantin. Baiklah, kita ke Sarawak pula bersama Bu Mawin untuk perkembangan berita dari sana. Silakan Bu Mawin. Baik, terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera.
Tender bagi pelaksanaan projek pembangunan semula sekolah daif di Sarawak melalui peruntukan RM100 juta yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan pada awal tahun ini sudah dikeluarkan. Menteri Kerja Raya Barubian memberitahu projek tersebut dibahagikan kepada 10 pakej dengan setiap pakej akan melibatkan 2 atau 3 buah sekolah. Barubian berkata antara sekolah berkenaan ialah Sekolah Kebangsaan SK Ulu Lubai di Limbang dan SK Terusan di Lawas. As far as I know, correct me, I think it's 9 or 10 packages. 10 packages, okay? 10 packages, ya. Dan dalam satu package itu ada 2 or 3 schools. Yang package yang di Lawas itu saya fahamlah, saya tahu 3 sekolah. Ya, SK Lawas, SK Terusan dan SK Ulu Lubai kalau tidak salah. So begitu jugalah yang package yang lain tu. Beliau ditemui pemberita selepas majlis perasmian Kongres Persatuan Juruukur Bahan Pasifik di Kuching. Pada Februari lepas, Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata Sarawak diperuntukkan sebanyak RM100 juta untuk tujuan pembangunan semula lebih 30 buah sekolah daif di negeri ini. Ditanya mengenai bayaran balik pinjaman fasa pertama berjumlah RM350 juta yang telah dijelaskan oleh Kerajaan Sarawak kepada Kerajaan Persekutuan bagi tujuan membaik pulih sekolah daif di negeri ini, Barubian berkata beliau akan mendapatkan perkembangan terkini berhubung perkara tersebut daripada kementerian berkaitan. Dalam perkembangan lain, Menteri Kerja Raya itu berkata keputusan berkaitan status rakan pelaksana projek PDP untuk melaksanakan projek lebuhraya Pen Borneo akan diketahui dalam masa terdekat. It will be decided soon and I will announce accordingly. Lebuhraya Borneo Utara Sendirian Berhad merupakan PDP bagi projek lebuhraya Pen Borneo Sarawak. Kebijaksanaan manusia kekal menjadi faktor penting dalam perancangan untuk memacu ekonomi sesebuah negara walaupun kemajuan dalam bidang teknologi semakin berkembang pesat. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata perkembangan dalam bidang teknologi sememangnya harus dibanggakan seperti teknologi kecerdasan buatan atau AI yang amat popular pada masa kini. Namun ia tetap mempunyai kekurangan dalam aspek kebijaksanaan. Datuk Patinggi Abang Johari berkata AI merupakan sesuatu yang telah diprogramkan dan berdepan potensi untuk disalahgunakan sehingga boleh menggugat perancangan untuk memacu ekonomi ke tahap yang lebih tinggi. Jelasnya perkara tersebut turut dinyatakan seorang futuris Michio Kaku yang menegaskan manusia masih merupakan modal intelek untuk memacu ekonomi pada masa depan ketika kunjungannya ke negeri ini untuk menghadiri persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak pada April lepas. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian dalam ucapan perasmiannya pada Kongres Juruukur Bahan Pasifik di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Menteri Kerja Raya Barubian berkata juruukur bahan memainkan peranan penting dalam pembangunan negara memandangkan industri pembinaan merupakan pemangkin dan tulang belakang kepada pembangunan ekonomi. Justru beliau berharap juruukur bahan dan penggiat industri pembinaan dapat menggunapakai teknologi baharu bagi menghadapi cabaran dan peluang dalam pembangunan negara. Kongres yang julung kali diadakan di Sarawak ini dihadiri lebih 500 peserta dari pelbagai negara. Pematuhan terhadap aspek keselamatan dan kesihatan syarikat-syarikat yang terbabit dalam sektor minyak dan gas dan pembinaan di Bintulu belum mencapai tahap yang memuaskan. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Sarawak, Insinyur Dr. Nur Halim Hassan, setakat ini hanya 2 daripada 10 syarikat yang diaudit JKKP Sarawak mendapat grade B, manakala 1 syarikat mendapat grade C, 4 syarikat grade D dan 3 syarikat mendapat grade E. Pengarah JKKP Sarawak, Insinyur Dr. Nur Halim Hassan berkata hasil audit yang dijalankan JKKP Bintulu itu bermula 24 Julai hingga 5 Ogos lepas melibatkan 8 syarikat dalam sektor minyak dan gas dan 2 syarikat dalam sektor pembinaan. Jelasnya surat arahan telah dikeluarkan kepada syarikat-syarikat untuk tindakan penambahbaikan dalam tempoh diberikan dan audit sesi kedua akan dijalankan untuk menilai tahap pematuhan bagi syarikat-syarikat yang mendapat grade C
kiri dan ke bawah. Dr. Nur Halim menyatakan demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program Managing OSH through Vendor and Entrepreneur MOVE dan 60 Minutes We Are OSH Leader di Bintulu. Program MOVE adalah salah satu program di bawah strategi 3 program 1 OSH Master Plan 2020 iaitu pemacu penambahbaikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada vendor, subkontraktor dan pembekal. Manakala program 60 Minutes We Are OSH Leader adalah di bawah strategi 2 program 1 untuk meningkatkan komitmen majikan dan pengurusan tertinggi syarikat mengenai aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dr. Nur Halim menggesa semua pihak sama ada majikan atau pekerja untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing bagi memastikan keselamatan dan kesihatan tempat kerja mereka terjamin. Perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR seorang kanak-kanak perempuan berumur 10 tahun yang hilang ketika mandi di Batang Rajang berhampiran sebuah dermaga di Sungai Bidut pagi semalam. Setakat pukul 4 petang ini, mangsa Julia Purnama masih belum ditemui dan operasi SAR diteruskan anggota bomba dan penyelamat dibantu pasukan pertahanan awam dan penduduk kampung. Menurut jurucakap pusat operasi tersebut, kaedah SAR termasuklah pencarian di permukaan sungai dan melibatkan radius seluas 10 km dari tempat kejadian. Sebelum kejadian, mangsa dikatakan mandi bersama sepupu lelakinya berusia 10 tahun yang turut ditemani bapa mangsa iaitu Opriyadi Sukardi. Ketika kejadian berlaku, budak lelaki tersebut berjaya diselamatkan oleh bapa mangsa sebelum ketibaan pihak bomba di lokasi dan telah dibawa ke hospital. Panggilan mengenai kejadian itu diterima pada pukul 9.35 pagi dan satu pasukan dari Sungai Merah digerakkan ke kawasan itu untuk SAR. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan Norlela. Bu Mawin, terima kasih. Kemas kini bahan berita dari Pahang, kita langsung bersama Rozi Hanis Abdul Rahman. Jadi Rozi, teruskan dengan laporan dari sana. Terima kasih Lela di Angkasa Puri. Stigma dalam kalangan rakyat yang menganggap masyarakat orang asli tidak mengambil berat mengenai kemerdekaan negara harus berubah kerana mereka sebenarnya punyai semangat patriotik yang tinggi termasuk dalam kalangan anak-anak. Mengambil contoh kampung orang asli Batu 55 Maran Pahang, 700 penduduknya mendidik anak-anak mereka untuk sentiasa cinta negara dan terlibat sama mempertahankan keamanan. Laporannya bersama wartawan Ayu Nurihan Saleh. Tok batinnya Jantan Bujing berkata, sebagai negara majmuk yang berbilang bangsa, masyarakat orang asli juga tidak pernah lupa peristiwa yang membawa kepada kemerdekaan negara. Walaupun tinggal di kawasan pedalaman, katanya, mereka sebagai rakyat Malaysia turut bersemangat untuk sama-sama menghayati pengorbanan pejuang pemimpin terdahulu sebelum mencapai kemerdekaan. Malah, setiap kali bulan kebangsaan, beliau akan meminta penduduk terutama golongan muda untuk memasang bendera di kampung mereka sebagai tanda menghormati bulan kebangsaan. Erti kemerdekaan tu kita dapat rasa lah buat masa sekarang lah. Daripada dulu kita kurang faham, jadi apabila kita dapat bercampur gaul dengan masyarakat luar, kita sedikit sebanyak kita ada kefahaman lah tentang kemerdekaan. Semangat kemerdekaan tu mesti wujud pada setiap rakyat Malaysia. Kerana mereka itu adalah kita bebas daripada penjajah-penjajah yang dulu-dulu selalu menjajah kita. Sekarang kita baru faham arti kemerdekaan itu, kita bebas. Siapa tak sayang Malaysia? Malaysia ada tempat, Malaysia adalah negara kita, kita mesti sayang negara kita sendiri. Sementara itu, bagi golongan muda, Jamilul Amri Jantan, semangat patriotik bukan sahaja boleh ditunjukkan melalui kibaran bendera, tetapi juga perubahan minda seseorang individu supaya keluar daripada kepompong kemiskinan. Baginya, orang asli wajar diasuh sejak kecil dengan nilai patriotisme kerana mereka telah mengecapi nikmat pembangunan menerusi acuan kemerdekaan. Sebagai anak orang asli dan belia orang asli,
kita yang merdeka, kita tak boleh lagi duduk di takut yang lama. Kita harus bangkit dan bangun dan tunjuk pada orang-orang dekat luar yang kita ni dah merdeka, bukan lagi pada macam zaman-zaman dulu. Sayang Malaysia tak? Sayang. Sebab Malaysia adalah rumah kita, Malaysia adalah negara kita dan hidup mati kita dekat Malaysia. Sebagai rakyat, semua kaum perlu diterapkan nilai patriotisme, taat setia, cintakan negara dan meneladani legasi perjuangan wira kemerdekaan yang wajar dihayati seawal usia kanak-kanak. Erti kemerdekaan harus difahami oleh semua bangsa dalam negara ini termasuk masyarakat orang asli. Memahami peranan masyarakat orang asli di Kampung Batu 55 Marat ini menerapkan unsur-unsur perpaduan di kalangan anak-anak mereka untuk terus mempertahankan keamanan sekaligus membawa masyarakat mereka ke arah kemajuan dan tidak berada di takut lama. Ayu Nurhan Saleh dan juru kamera Siti Aminah Saleh untuk berita RTM. Servis percuma dan pemberian jalur gemilang kepada pelanggan antara inisiatif sebuah pusat servis motor di Kuantan untuk bersama menyemarakkan Bulan Kebangsaan. Perkhidmatan dilaksanakan sepanjang Ogos ini. Menurut pengurus pentadbirannya, Fu Pei Sun, idea tercetus apabila melihat kehadiran pelbagai kaum untuk mendapatkan perkhidmatan. Untuk menyambutkan Hari Kemerdekaan yang ke-62, kita memanggil customer balik untuk datang servis percuma dan membagi bendera percuma untuk meraihkan Hari Kemerdekaan tahun ini. Malah keserasian dan kebersamaan kaki tangannya juga menaikkan rasa semangat untuk bersama meraihkan Bulan Kebangsaan ini. Dalam tempat company saya kerja ni dalam satu tim lah. Kita buat kerja, ada masalah pun dia orang bantu apa semua kita tak ada masalah lah. Air sini punya pekerja semua ada pekerja India, Melayu dengan ini Chinese. So boleh tengok saya punya macam one family lah. Kerana saya sentiasa macam rajin buat aktiviti untuk kita punya staff. So kita boleh join one team one world towards success. Biasa kita ada macam setiap tahun kita ada 2-3 kali pergi lancong. Every Saturday kita ada buat BBQ di sini. So kita punya pekerja semua pun rasa macam amat gembira pergi di sini. Tambah Fu meletakkan perpaduan dalam kebersamaan membolehkan kefahaman dapat dicapai dengan mudah. Sekolah untuk Komuniti, Universiti untuk Masyarakat. Kementerian Pendidikan KPM komited melalui pendekatan KPM Turun Padang bagi menyebar maklumat pendidikan terutama buat golongan B40, anak masyarakat orang asli dan orang kurang upaya OKU. Perkongsian berkaitan peluang menyambung pengajaran itu bagi meningkatkan tahap pendidikan golongan berkenaan. Menurut Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang UMP, Profesor Insinyur Dr. Wan Azhar Wan Yusof, IPT tempatan menyediakan tempat buat pelajar layak sama ada di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda. UMP ini memainkan peranan yang besar. Kita di negeri Pahang ini, kita akan mencari di mana sahaja terdapat pelajar yang layak untuk masuk universiti, kita akan cari mereka dan kita akan bantu mereka untuk sama ada masuk UMP ataupun ke IPT yang lain, kerana pihak KPM ni turun padang, dia akan cari juga. Jadi ini adalah hasrat baru negara kita. Tambahnya potensi akademik masyarakat orang asli terutamanya perlu digilap dan seterusnya diberi peluang pendidikan sewajarnya. KPM melalui penyelarasan bahagian kemasukan pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA atau UPU turut menyediakan laluan khas buat golongan antaranya anak-anak orang asli, orang kurang upaya, atlet dan anak-anak kumpulan berpendapatan B40. Syarat yang ditetapkan di peringkat universiti bagi yang bukan laluan khas, mereka dikira mengikut meritokrasi. Tapi bagi kumpulan orang asli B40, OKU dan juga atlet, mereka ni memadai dengan mencapai tahap minimum syarat program itu dan boleh dipilih untuk sesuatu program.
Beliau ditemui dalam program Sentuhan Kasih JPT 2019 bersama masyarakat orang asli di Sekolah Menengah Kebangsaan Lepar Kuantan. Program disokong Jabatan Pendidikan Negeri Pahang dan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa. Ini penjelajahan kali kelima KPM bersama Jakwa bagi menjalinkan komunikasi lebih akrab dengan pemimpin masyarakat dan anak-anak orang asli. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Pahang. Kembali bersama Lela di Angkasa Puri. Teruskan. Perkembangan Sukan Badminton Negara, Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Seri Muhammad Norzah Zakaria menegaskan sikap pemain negara yang cepat selesa dengan prestasi punca utama kegagalan skuad badminton negara di kejohanan dunia di Basel, Switzerland yang melabuhkan tirainya semalam. Tambah Norzah, prestasi pemain negara yang tidak konsisten agak membimbangkan badan induk tersebut. Saya rasa kita terlalu budaya kita sering berpuas hati dengan kedudukan kita ini yang menyebabkan kita berada di tahap sedemikian rupa. Saya rasa kita tak pernah nak challenge diri kita lebih tinggi. Dalam pada itu, BAM akan mengadakan satu postmortem secara terperinci dan lebih mendalam untuk mengenal pasti keperluan skuad negara. Saya melihat bahawa sekiranya kita tidak melihat secara terperinci, tidak melakukan postmortem terhadap prestasi kita ini, saya rasa kita tidak akan mampu mewujudkan satu persaingan sengit di Olimpik pada tahun depan. Saya telah melakukan sedikit perbincangan dengan Chun Han dan juga Datuk Kenny yang akan menggantikan Datuk Ng Chin Chai bermula pada bulan September ini untuk melihat perkara-perkara ini secara lebih mendalam dan mengambil tindakan yang drastik. Beliau akur kempen kejohanan dunia di Basel, Switzerland menyerlahkan pencapaian Malaysia yang masih jauh untuk mengembalikan zaman kegemilangan badminton tanah air. Bagaimanapun, ketika kecewa dengan prestasi pemain terutama beregu lelaki dan campuran, Lee Zijia memberikan keceriaan. Secara keseluruhannya, 9 wakil negara terkandas di pusingan awal, manakala pemain BAM terhenti di suku akhir apabila Zijia tewas kepada pemain Jepun Kento Momota 12-21, 8-21, manakala beregu campuran profesional negara Chan Peng Sun dan Go Liu Ying tewas kepada gandengan Yuta Watanabe, Arisa Higashinom 21-18, 12-21, 11-21. Menjelang pusingan kedua bola sepak kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023, Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Tan Cheng Ho berharap prestasi cemerlang ditonjolkan anak buahnya pada pusingan pertama menentang Timor Leste dapat dikekalkan dalam saingan pusingan kedua yang akan bermula 9 September ini. Skuad Harimau Malaya mencatat kemenangan besar agregat 12-2 ketika menyingkirkan Timor Leste di Stadium Nasional Bukit Jalil Jun lepas akan berdepan Indonesia serta Emiria Arab Bersatu UAE dalam dua aksi pertama saingan kumpulan G. Kalau bolehlah kena kekalkan corak permainan kita seperti yang kita dah perform selama ini. I'm sure player tiap-tiap kali datang peningkatan tu ada dalam pasukannya. Skuad negara terlebih dalam pengamalan ilmu persilatan, pemakaian bengkong adalah sangat penting sebagai menunjukkan tahap peringkat pengamalan setiap pesilat. Yang di-Pertua Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia Kebangsaan, PSSGMK, Dato' Adiwijaya Abdullah berkata, bengkong yang dipakai oleh setiap pesilat juga merupakan suntikan untuk meneruskan perjuangan mengharumkan nama PSSGMK di peringkat lebih tinggi. Dengan adanya bengkong-bengkong ini akan meningkatkan lagi, akan memberi semangat perangsang kepada ahli-ahli gayung untuk terus aktif, terus berlatih dan terus memantapkan lagi pelajaran-pelajaran yang diperolehi.
Beliau bercakap demikian dalam majlis penyampaian bengkong kepada 30 pesilat PSSGMK di Bangi yang turut dihadiri AJK, Pusat PSSGMK dan Selangor. Baiklah saudara, untuk mengetahui perkembangan cuaca, kita bersama Pegawai Meteorologi Malaysia, Syafini Ramli di sana. Silakan Syafini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat corak pergerakan tiupan angin di rantau negara. Perhatikan angin bertiup dari arah tenggara merentasi semenanjung Malaysia, seterusnya berubah menjadi angin baratan menuju ke negeri Sabah dan juga Sarawak dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 30 hingga 40 km sejam. Justru itu, amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori kedua bagi perairan Phuket dikeluarkan dan angin kencang barat daya dengan kelajuan 50 hingga 60 km sejam serta ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti perkapalan, menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Manakala kategori pertama dikeluarkan bagi kawasan perairan yang ditandakan dengan warna kuning ini dan angin kencang barat daya dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam serta ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti bot-bot kecil dan juga sukan rekreasi laut. Kedua amaran ini dijangka boleh berterusan sehingga Khamis 29 Ogos. Dan seterusnya untuk melihat situasi jerebu terkini di negara kita, bilangan titik panas yang dikesan masih lagi kekal mencatatkan satu titik panas di negeri Sarawak iaitu di bahagian Miri, manakala tiada bilangan titik panas dikesan bagi semenanjung Malaysia. Untuk Sumatera dan Kalimantan pula mencatatkan penurunan bilangan titik panas yang dikesan setakat ini adalah sebanyak 30. Secara amnya, asap jerebu merentas sempadan masih lagi boleh menyebabkan keadaan sederhana jerebu berlaku di negara kita, khususnya memberi kesan di bahagian barat negeri Sarawak. Dan pada ketika ini, bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU terkini juga mencatatkan bacaan IPU tidak sihat bagi daerah Rompin negeri Pahang dan juga daerah Batu Pahat di negeri Johor. Keadaan jerebu yang berlaku di selatan semenanjung Malaysia ini adalah kesan daripada pembakaran tempatan yang berskala kecil. Dan untuk jarak ketampakan terkini juga mencatatkan melebihi 5 km. Orang ramai masih lagi dinasihatkan untuk tidak melakukan pembakaran terbuka bagi mengurangkan keadaan berjerebu menjadi lebih teruk. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita teruskan dengan paparan imej radar bagi semenanjung Malaysia terlebih dahulu. Pada ketika ini, diperhatikan hujan dari bot petir di beberapa tempat sedang berlaku di negeri Johor, negeri Melaka, negeri Sembilan, pedalaman negeri Selangor, selatan negeri Pahang, selatan negeri Terengganu dan juga sedikit di utara semenanjung Malaysia meliputi negeri Perlis dan juga utara negeri Kedah. Dan kami jangkakan keadaan hujan yang berlaku di selatan semenanjung ini boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala pada malam ini kami jangkakan hujan masih lagi boleh berlaku di negeri-negeri utara dan juga pantai timur semenanjung Malaysia. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, pada ketika ini di hampir keseluruhan bahagian bagi kedua-dua negeri ini dalam keadaan hujan dan ribut petir di beberapa tempat kecuali di bahagian Kapit negeri Sarawak ini mencatatkan keadaan tiada hujan. Dan keadaan ini juga boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, kita teruskan dengan melihat ramalan cuaca malam ini bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Saya Syafini Ramli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah saudara, laporan itu menutup Nasional 5 edisi 26 Ogos. Untuk perkembangan semasa, layari Facebook Berita RTM atau tonton di myclick.rtm.gov.my. Siaran RTM juga boleh diikuti di saluran My Freeview 123. Saya Nornela Muhammad Noor, sayangi Malaysiaku.